الخاتمة. اللهم أحينا بالإيمان، اللهم أمتنا بالإيمان، اللهم اشفنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا، والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iqbal bin Syafaat di atas bacaan doa itu tadi. Untuk pengetahuan semua, saya akan menerangkan serba sedikit latar belakang yang bahagia IR Hasno Huzairah binti Hashim selaku penceramah kita pada hari ini. Nama beliau Hasno Huzairah binti Hashim. Beliau bekerja sebagai Manager Customer Service Department Revenue Management Unit Retail Division. Beliau merupakan graduan lepasan Universiti Teknologi Mara Shah Alam dalam bidang Bachelor of Engineering. Sekarang beliau melanjutkan pelajaran di peringkat master dalam bidang Business Administration MBA di Open University Malaysia. Selain itu, beliau pernah berkhidmat di syarikat TMB, antaranya jurutera TMB Generation Division, jurutera ujian kalibrasi TMB Repair and Main, penolong pengurus jurutera elektrik TMB Division, pengurus jurutera elektrik TMB Distribution Division, dan beliau juga merupakan profesional engineer IR. Jadi, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan IR Hasnul Huzairah bin Hashim untuk memulakan perkongsian dan menceritakan pengalaman beliau dengan lebih mendalam lagi. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua. Hari ni dapat invitation daripada, saya tak tahu title dia, Puan ke, Doktor ke, Nur Ain binti Sehari. So berkaitan dengan sharing industrial, apa yang terjadi dalam industri terkini lah berkaitan dengan smart meter. Tapi apa yang saya share ni dekat mana yang kita dah praktikkan lah. Bila di dalam industri kita lebih banyak kepada praktikal lah. Dia ada beberapa unit yang akan buat detail berkaitan dengan research dan sebagainya. Contoh kalau ada pertanyaan yang melibatkan tu teknikal atau apa, saya akan take note dan saya akan back to ni lah semua atau melalui Puan Nur Ain nanti untuk jawapannya lah. So saya share presentation dulu. Ya. Okay, so tajuk hari ni what's so smart about a smart meter. So maafkan saya, slide saya ni combine lah both bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Sebab dalam TNB ni dia bila kita lebih kepada PSI iaitu procedures atau apa, dia dah masuk banyak kepada bahasa Melayu lah. Tapi lebih pada awalnya kalau kita nak maklumkan atau bahasa Inggeris pun banyak menggunakan bahasa Inggeris. So bila dia lebih detail kepada insight kepada TNB, so banyak lebih kepada bahasa Melayu lah. Nanti kalau ada yang tak faham tu nanti kita boleh tengok balik apa maksud dia setiap satu tu. Okay. So yang pertama adalah introduction. Kita nak tengok introduction kepada smart meter tu sendiri. Dan yang kedua adalah advantages of smart meter project. Untuk pendaftaran, kadang ada customer dia agak confused sama ada itu adalah meter smart atau tak. Ada beberapa brand yang sebelum meter smart ni dia memang tajuk brand meter tu sendiri dia dikeluarkan oleh Smart Meter Technologies.
Tapi yang tu bukan smart meter dia adalah meter digital yang biasa, meter elektronik. Yang smart meter ni kalau untuk spesifiknya kejap lagi saya akan share apa jenis yang kita gunakan di Malaysia, maksudnya yang TNB gunakan di Malaysia lah. Okey, yang pertamanya lebih kepada perjalanan projek smart meter TNB. Awalnya dia adalah diwujudkan di bawah inisiatif TNB sebagai smart grid, iaitu yang mengutamakan serta memberi manfaat kepada semua pelanggan, industri dan negara lah. So waktu tu memang kita dapat insentif daripada government sendiri untuk kita proceed dengan smart meter, dan pertama yang dipilih adalah di Melaka, sebanyak 1,000 meter dipasang di Melaka tapi dia agak delay projek di Melaka waktu tu lebih kepada engagement kepada pengguna. Itu antara cabaran yang kita hadapi pada awal projek smart meter, iaitu lebih kepada perception pengguna sendiri, adakah meter smart ini smart enough kepada mereka lah. Sebab selalunya customer dia faham meter ni adalah untuk mengukur kegunaan, maksudnya dari segi consumption, KWH, KVH dan juga KW. Apa yang perlu smart sangat. Macam itulah antara perception awal daripada pengguna lah terutamanya. Tapi dalam masa yang sama TNB sendiri sebagai yang memberi servis kepada pengguna tadi di Malaysia perlu menjayakan projek smart meter ni tadi. Okay, antara objektif projek smart meter adalah yang pertama, mencorakkan landscape industri elektrik melalui perkongsian manfaat dan kelebihan penggunaan smart meter kepada pengguna. Dan dari sini juga sebenarnya TNB mengatur bawah strategi grid of the future dan juga winning the customer lah. Maksudnya daripada grid of the future ni tadi, kita menggunakan lebih banyak digitalization untuk kita meet strategi. So dan satu lagi, winning the customer. Bila kita dapat memberikan servis yang pantas, servis yang jitu dan tepat, kita dapat exceed ataupun kita win customer kita punya expectation lah. Kita exceed our customer expectation. Okay, yang keduanya ialah merealisasikan tenaga lestari selaras dengan agenda hijau negara. So bila pengguna dapat detail mengetahui apakah kegunaan ataupun advantage daripada smart meter ni tadi, dia dapatlah mengawal penggunaan secara harian dan seterusnya kita dapat mengawal lebih kepada carbon dioxide release dan kesan-kesan rumah hijau lah, maksudnya di Malaysia fokusnya. So yang ni antara dia punya fasa pertama di Melaka, iaitu sebanyak 1,000 meter, tapi dia agak delay selesai di Melaka lebih kurang dalam 2018 juga. Dan projek smart meter ni sekarang dia telah masuk ke Klang Valley, belum ke Johor atau negeri yang lain lagi. Selepas di Melaka, dia pergi kepada Klang Valley, yang pertama di Putrajaya, lepas tu seterusnya di Shah Alam, di Ceras, dan sekarang telah masuk ke Bangi dan telah pasang sebanyak 35,000 unit smart meter. Dari total pengguna di Bangi adalah sebanyak 283,556 pengguna di Bangi. So baru pasang 35,000 di Bangi. Ni baru pasang, belum enable lagi lah. Maksudnya dia belum jadi smart lagi, dia baru kita pasang saja. Belum connect dengan dia punya communication dan sebagainya lah. Okay. So targetnya pada 2022 kita nak pasang 8.5 juta meter. Sebenarnya di Semenanjung Malaysia sahaja TNB serve kepada lebih kurang 9.2 juta pengguna di Malaysia sahaja, di Semenanjung Malaysia. Yang selainnya bawa SESB dan Cisco lah, dan akan bersusul kemudiannya. Okay, ni antara step lah. Okay. Jumlah pemasangan harian ini dia ambil contoh di pilot project di Melaka. Jumlah pemasangan harian sebanyak 2,000 ke 3,000 meter. Meter ini dipasang oleh kontraktor utama lah yang TNB lantik, sama ada daripada anak syarikat ataupun open tender. Dan antara kontraktor yang utama adalah TNB Rimaco sendiri dan juga TNB Energy Services. Yang ketiga, pemasang smart meter dia menggunakan pengangkutan lah, maksudnya motosikal, kereta dan van semasa di tapak.
Dan dia macam mana diorang nak tahu yang ni kah installernya. Dia pakailah label kontraktor TNB lengkap dengan pas pengenalan. Tapi sebenarnya untuk sebelum proses ni tadi, di Melaka dia agak rush lah, agak rushing di Melaka, dan TNB mengambil langkah untuk sebelum masuk ke pemasangan smart meter di Klang Valley dengan mengadakan engagement yang secara meluas lah. Utamanya kita bagi surat pemakluman kepada pengguna, kita ada call dan kita maklumkan pengguna untuk call kita balik jika perlu reschedule untuk pemasangan meter pintar ni tadi. Okay. Yang tu antara yang kita dah upgrade lah daripada pengalaman yang kita belajar di Melaka sebelum masuk ke Klang Valley, iaitu kawasan yang lebih luas dan lebih lagi high expectation compare to Melaka. TNB mengambil inisiatif untuk mengadakan engagement bukan saja pada customer, malah pada government dan juga pihak-pihak yang berwajib dekat situlah, antaranya dengan TNB. TNB tu maksudnya pengurusan di apartmen atau apa di kampung-kampung, contoh kalau kita nak pasang, kita ada banyak engagement lah. Okay. Yang kelima, pemasangan akan melibatkan beberapa kawasan serentak. Ini untuk di Melaka lah. Antara beberapa kawasannya dia kata tadi bermula di Jasin, Merlimau dan sebagainya. Kat situ kalau kita tengok Jasin ada dalam 26,000 yang akan ditukar waktu keadaan lah, tapi sekarang telah ditukar lah. Yang keenam, pemasangan melibatkan lebih kurang 30 kru, 300 pasukan. So satu kru ada 10 pasukan. Ini ada sejumlah 600 kaki tangan. So antara yang diisukan oleh pengguna juga adalah security lah. Maksudnya waktu pemasangan itu macam mana dia nak memastikan ini bukan datang daripada scammer ataupun pihak-pihak yang tak sepatutnya. Sebab meter ni adalah satu alat yang mengukur berapa banyak penggunaan, maksudnya consumption pengguna tu tadi, dan seterusnya dibilkan. Ada banyaklah kita sebagai TNB menerima ancaman-ancaman dari segi losses daripada bypass meter dan sebagainya. So proses ni agak lambat untuk kita detect, sebab tu bila kita nak pasang meter ni ambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya tak melibatkan kesan di kemudian hari lah. Okey, ni antara proses dia. Yang pertama kita maklumkan tujuan kehadiran. Okey, yang ni di Melaka lah. Kalau untuk di Selangor, dia ada satu step tambahan lagi. Kita ada engagement dengan JMB ataupun engagement dengan pihak di kawasan yang terlibat untuk kita maklumkan kenapa kita perlu buat penukaran smart meter dan apa yang pengguna perlu expect selepas kita buat penukaran smart meter. Ya. Yang kedua, kita ada buat set makan visual dan physical meter tu sendiri. Kita nak tengok sebelum kita tukar meter ni tadi, adakah meter ni dalam keadaan baik ataupun tidak. Kat situ yang tim device operation akan lakukan ujian kejituan sebelum. Okey, dalam proses ujian kejituan meter tu tadi, meter itu akan diletakkan dalam keadaan jitu bila error dia tidak lebih daripada 3%. Ini yang memang dah telah diletakkan di dalam akta bekalan elektrik. Memang itu adalah dia punya ni lah. Kalau lebih daripada 3%, kita masukkan meter tu tadi dalam keadaan yang tidak jitu. Okay, bagi meter-meter yang tidak dalam keadaan jitu ni tadi, kita akan go for next process. Kita tak akan proceed untuk tukar meter dululah. Kita akan fokus pada meter yang memang tiada masalah tadi, maksudnya dalam keadaan baik tadi. So yang proses yang keempat, potong bekalan pengguna, tapi lepas kita maklumkan pada pengguna lah. Even waktu kita engage kali pertama dengan pengguna pun kita ada maklumkan waktu sesi penukaran meter ni berapa masa yang diperlukan dan apa yang akan terjadi kepada peralatan dalam rumah. Ada keadaan di mana pengguna kemudiannya datang balik daripada TNB memaklumkan device dalam rumah, contohnya peti ais, aircon yang ada kesan daripada penukaran ni tadi. Tapi kebanyakannya kita dapat handle dan dia bukanlah masalah yang besar kerana ada satu proses tadi untuk kita lihat balik apa yang TNB boleh bantu kepada pengguna.
Okey, yang nombor 5 kita akan tanggal meter sedia ada. Nombor 6 pasang smart meter. Dan yang ketujuh lakukan semakan face identifier pada meter tu tadi. Dan yang ke-8 ni sebenarnya kita mengaktifkan communication module kepada meter. Yang ni yang menjadikan meter tadi tu smart sebab dia boleh communicate. Dan yang ke-9 pemakluman kepada pengguna, okey dah siap dah. So meter dah boleh berinteraksi secara smart. Okey. Ni kita masuk apa di balik smart meter tu tadi. Dia smart meter ni dia bawah advanced metering infrastructure. Dalam tu saya akan detailkan sikit berkaitan dengan apa beza setiap meter ni lah. Okey, ni ada 3 komponen utama advanced metering infrastructure. So yang pertama adalah smart meter tu sendiri. Ini perbezaan dia, boleh tengok smart meter tu comparekan mungkin saya yakin di dulu masih belum ditukar lagi. Tak pasti mungkin ada certain area untuk VVIP customer ke, tu saya tak pasti. Yang kedua lebih kepada teknologi komunikasi tu sendirilah. Dia ada radio frekuensi, dia ada power line communication, dan yang ketiga kita ada general packet radio service. Ini daripada mobile service jugalah, maksudnya daripada basis DG. Sebelum ni kita guna Celcom untuk RMR, remote meter reading. Tapi untuk smart meter kita menggunakan Maxis dan juga DG lah kebanyakannya. Okay. Yang ketiga adalah sistem berkomputer iaitu head-end system yang kita panggil short form MDMS, meter data management system MDMS, dan juga AMI web portal. So AMI web portal ni sebenarnya pengguna akan nampak consumptionnya secara half and fully lah. 30 minit sekali dia akan nampak penggunaan dia tadi. Kat situ yang meter ni berbeza daripada meter biasa. Okay, yang ni lebih ni lagi. Okay, kalau kita tengok advanced metering infrastructure ni, yang pertama dia daripada customer premise tadi, di mana kat situlah kita pasang smart meter. Okay, smart meter ni ada 3 yang membezakannya adalah communication dia. Satu adalah radio frekuensi tadi, yang kedua adalah PLC, yang ketiga adalah GPRS. So untuk pilot project di Melaka, ketiga-tiga jenis meter dan communication ni digunakan. Tapi di Selangor kita hanya menggunakan radio frekuensi dan juga GPRS saja. Kita tak guna PLC ni tadi. So ada reason dia yang mengatakan lebih berdasarkan saturation ataupun kepadatan penduduk di Selangor, dia adalah frekuensi compare tu pada PLC. Dan GPRS ni lebih untuk kawasan-kawasan di kampung ataupun kawasan yang agak kurang padat lah. So kita akan guna GPRS berbanding dengan radio frekuensi. So communication and head end system dia, kalau kita tengok radio frekuensi ni dia ada extender bridge dan juga gateway lah. Yang ni yang akan melalui TNB fiber. Kita menggunakan sedia ada TNB fiber, dan daripada TNB fiber ni dia akan hantar data ke head end system. Head end system ni tadi yang akan berinteraksi dengan meter data management system dan juga web portal. Kat sinilah sebenarnya dia akan pergi kepada back end system di TNB, iaitu dia pergi kepada billing system, ada shutdown notice, outage notice management, ada email atau SMS system, dan juga my TNB self service portal tadi. Daripada email system ni sebenarnya ada pelbagai lah. Dia orang boleh enablekan email billing, which is pengguna tak nak hard copy bill lagi, dia nak email billing. So kat sinilah sistem tu berintegrasi. Okey, yang seterusnya adalah PLC lah. Dia ada PLC data concentrator yang dia pasang di PE, pencawang elektrik, dan seterusnya dia akan communicate dengan head end system, dan seterusnya kepada MDMS dan sistem integration. Itu juga dengan GPRS. Cuma GPRS ni dia memang menggunakan SIM card lah. Kita panggil lebih kepada SIM card. Dia macam meter yang sekarang remote meter reading meter. Dia lebih kepada customer large power consumer lah. Tapi untuk smart meter ni banyak yang kita fokus kepada
ordinary power consumer, iaitu lebih kepada domestik dan juga komersial. So inilah smart meter antara yang kita gunakan Holy, ada yang kita gunakan Segencom. Yang pertama, smart meter tu sendiri adalah pembilang elektronik bagi jumlah penggunaan elektrik. Yang kedua, dia perekodan masa nyata penggunaan elektrik setiap 30 minit. Yang ni pengguna boleh nampak di MyTNB service portal lah. Dia ada web portal khas untuk pengguna smart meter. Yang kedua, dia menyimpan rekod sehingga 6 bulan. Yang ketiga, yang kini perekodan masa nyata event. Maksudnya dia nampak status bekalan ni boleh nampak di site TNB lah. Kita akan nampak sama ada kat situ ada breakdown ataupun shutdown. Breakdown tu maksudnya satu keadaan di mana status bekalan yang tidak dijangka lah, dia terputus bekalan, tidak dijangka. Shutdown ni yang dijangka lah, kita plan. Itu kita boleh nampak dalam event di meter ni tadi. Tu dia nampak kerosakan peralatan TNB. Contohlah meter di situ ada, meter ni dia smartnya dia boleh berinteraksi antara dia. Dia boleh loop. Contoh kalau dia radio frequency mesh, dia menggunakan RF mesh, meter tu sendiri dia akan communicate antara dia. Contohlah meter yang sebelah ni rosak, so meter yang sebelahnya akan communicate, beritahu kepada TNB, okey meter yang sebelah ni rosak dan perlu melakukan pertukaran meter. Okay. Yang keempat, dia lebih kepada komunikasi dua hala lah. Kalau meter yang sebelum ni dia satu hala je. Maksudnya dia bagi data je. Every time dia bagi data. Untuk contoh je saya ambil untuk remote meter reading bagi customer-customer large power consumer. Setiap hujung bulan, contoh 31 hari bulan Disember malam ke, meter tu sendiri akan bagi data kepada sistem TNB. Inilah penggunaan dia dalam masa sebulan. Inilah maksimum demand dia. Inilah dia punya record KWH ke KWH ke kat situ. So TNB akan chargekan berdasar bacaan yang telah diberi oleh meter, remote meter reading tadi, RMR meter. Tapi untuk smart meter ni tadi, dia bukan saja kita boleh bagi, dia boleh bagi kita bacaan, tapi kita boleh minta, kita boleh bagi dia arahan dan dia boleh sampaikan lah. Contohnya kita nak log event, kita minta dia hantar status peralatan, dan antara yang untuk fasa kedua, dia boleh boleh lakukan pemotongan secara remote lah. Itu maksudnya komunikasi dua hala dengan meter smart ni. Compare daripada meter konvensional, iaitu meter elektronik dan juga meter mechanical. Ini antara perubahan teknologi meter tu tadi. Okey, meter yang pertama ni kalau kita tengok dia meter mechanical lah. Yang ni kebanyakan yang kita dah tukar untuk meter mechanical, unless bagi ada beberapa keadaan di mana kita mendapat halangan lah untuk penukaran meter. Yang seterusnya ada version yang kedua iaitu elektronik. Dia lebih kepada elektronik meter. Kita boleh nampak lebih detail secara elektronik, namun dia tetap komunikasi secara satu hala. So dia menghantar rekod je, dia hantar je rekod tu, dia tak terima arahan yang lain, dia hanya hantar rekod saja. Dan yang terbaru kita TNB ni menggunakan teknologi smart meter. Dia boleh rekod setiap 30 minit. Untuk yang meter elektronik yang biasa pun sebenarnya dia boleh merekodkan 30 minit dan sekali tu. Cuma beza dia, dia hantar data tu tiada limit lah. Maksudnya dia hantar saja dan dia boleh direkodkan juga pada meter tu sendirilah. Dia tak berkomunikasi dengan sistem back-end. Maksudnya contoh kita nak dapatkan data meter elektronik tu tadi, kita perlu akses ke meter tu dan dapatkan data secara manual lah. Yang ketiga, bezanya ni adalah lebih kepada log event lah. Kalau untuk smart meter ni dia boleh log event lebih jitu, status bekalan, kerosakan peralatan dan juga kejadian fizikal. Contohnya ada fire di beberapa kawasan, contohnya PE, ada voltage, over voltage dan sebagainya lah.
So komunikasi dia kalau untuk meter elektronik ada satu hala yang macam saya sebut tadi, smart meter ni dia dua hala, dia menghantar rekod penggunaan tu, dia hantar log event dan dia juga terima arahan. Maksudnya kita nak dapatkan bacaan meter tu, kita boleh call meter tu dan meter tu akan bagi bacaan di mana yang kita nak lah, bila-bila yang kita nak. Compare to meter elektronik, dia hantar sahaja bila yang berdasarkan yang kita setting. Ini adalah 3 jenis komunikasi lah yang TNB gunakan untuk projek smart meter pilot lah di Melaka hari tu, AMI Network Phase 1. Yang pertama saya cakap tadi, the radio frequency mesh. Yang kedua power line communication PLC, dan yang ketiga adalah selular lah. So yang pertama RF mesh kita menggunakan teknologi daripada Trillion, yang kedua daripada PLC daripada Secondcom, dan yang ketiga ni lebih kepada ni lah, dia macam SIM card. So kita guna Maxis dan Digi lah untuk fasa yang pertama di pilot project Melaka. Okay, ni memang banyak saya share berkaitan dengan yang di Melaka lah. Sebab dia dah siap. Sekarang ni so far untuk Melaka dah ada 300 lebih lah ribu pengguna yang telah menikmati kelebihan smart meter ni tadi. Antaranya waktu keadaan MCO hari tu, pengguna di Melaka mendapat bil secara online lah, maksudnya dapat balik MyTNB apps, compare kepada pengguna di Klang Valley atau di kawasan-kawasan yang lain mana pembaca jangka ni tadi tak dapat membuat bacaan. Itu yang kalau masing-masing ingat pada awal bulan 6 dan juga bulan 7 ada lambakan ataupun peningkatan aduan yang tinggi kepada TNB berkaitan dengan bil. Sebab bila kita tak boleh nak akses sebab arahan daripada MCO hari tu akan dapat bacaan. So ini antaranya macam saya cakap tadi, RF mesh akan masuk kepada TNB fiber backbone dan fiber optic network. Dan yang selular tadi lebih kepada PLC dan juga cellular meters lah. So itu yang akan berinteraksi dengan TNB backend system dan juga main dan backup data centers kita panggil SMOC lah. Okay, kita fokus kepada PLC. PLC ni kita tak gunalah dekat Selangor, tapi ni dah digunakan di Melaka. Meter PLC tu sendiri dia dipasang di premis pengguna dan dia ada data concentrator unit dia pasang dekat pencawang TNB, iaitu di TNBD lah, bawah TNB, dan seterusnya dia menggunakan cellular network. Inilah cuma beza dia menggunakan PLC meter, dan daripada cellular network tu tadilah PLC meter akan berinteraksi dan hantar data kepada head end system PLC iaitu Secondcom, dan juga kepada MDMS lah, meter data management system. Seterusnya kepada back end TNB untuk billing dan juga sebagainya lah di bahagian back ends. Okay, ini antara fungsi AMI lah. AMI ni dia untuk meningkatkan engagement antara TNB dan pengguna. Sebenarnya lah matlamat utama adalah meningkatkan komunikasi antara TNB dan juga pengguna, iaitu consumer di Semenanjung Malaysia lah kalau bawah TNB ni. Okay, yang pertama adalah untuk kontrak baru dan servis. Kita ada time of use tarif, yang ni belum lagi time of use tarif belum lagi masuk ke fasa domestik, dia baru masuk ke industri setakat yang saya maklum. Bagi meter industri ni tadi dia boleh pilih tarif time of use ni. Dia ada beberapa peak of peak berbeza daripada tarif yang biasa lah. Dan yang kedua, bila ni kita fungsi MI ni tadi untuk smart payment. Maksudnya yang ni pun dalam fasa yang kedua lah, smart payment. Yang keduanya dia untuk meningkatkan perkhidmatan kepada pengguna. Maksudnya pengguna tadi boleh log in kepada AMI web portal dan boleh nampak trending penggunaan dia. Dia boleh nampak energy consumption dia boleh nampak bila dia on aircon berapa sebenarnya KWH yang digunakan. So daripada situ pengguna dia akan meningkatkan
kepercayaan pengguna, inilah penggunaan dia tadi. Inilah. Dan yang kedua, yang ni push notification lah. Maksudnya pengguna tadi boleh nampak dapat notifikasi daripada sistem tu sendiri. Boleh hantar notifikasi kepada pengguna. Contohnya ada interaction dekat pencawang yang terbabit, berapa lama tempoh breakdown atau shutdown tu, kita boleh hantar notifikasi kepada customer tadi. Yang ketiga, dia lebih kepada proses yang singkat lah. Kita increasekan kita punya, maksudnya kita increasekan kita punya efficiency kepada pengguna. Bila kita bagi supply dengan cepat, proses singkat, the fastest you supply, the fastest way you can collect lah. Maksudnya kalau TNB, lagi cepat kita supply kepada pengguna, lagi cepat kita boleh collect. Maksudnya dari situlah contohnya kita boleh buat pemasangan secara remote. Contoh sedia ada pengguna tu telah dipasang oleh smart meter. Bila ada change of tenancy, iaitu penukaran pengguna, penukaran penghuni, dia boleh buat secara remote. Bacaan pun kita boleh ambil pada bila-bila masa yang kita perlukan lah. Just perlu kita berinteraksi dengan smart meter tu sendiri. Yang kedua, outage management. Inilah tadi yang saya cakap. So kita boleh nampak, kita dapat kenal punca gangguan bekalan elektrik dengan lebih cepat dan menghantar pasukan kendalian dan senggara TNB untuk memulihkan tenaga tu segera. Dia ada dalam SAIDI lah. SAIDI ni kalau untuk TNB kita tak boleh lebih interruption lebih daripada 2 jam seingat saya. So kalau lebih daripada 2 jam, kita akan kena penalize lah daripada Suruhanjaya Tenaga, dan ada beberapa yang kita perlu menjawab lah pada Suruhanjaya Tenaga. So kat sini sebenarnya at the same time kita dapat berkomunikasi dengan pengguna dan deliver servis pada kadar yang lebih baik dan efisien lah. So yang keempat adalah kawalan tenaga. Ni lebih kepada pengguna sendiri. Maksudnya pengguna akan nampak ataupun dia boleh constant monitor penggunaan dia. Dia boleh nampak on and off peak. Waktu 8 pagi ke 8 malam itu adalah peak hours. Dia boleh nampak penggunaan dia bagi yang duduk di rumah lah. Bagi yang di office dia akan nampak peningkatan di office. Dekat rumah dia tak nampak lah peningkatan tu tadi sebab dia pergi kerja. Kebanyakannya lah. Tapi bagi seluruh rumah still nampak juga penggunaan tu. Okay, lepas tu reduction of carbon dioxide yang saya cakap tadi, emission to fulfill country's green initiative. Antaranya lah sebab sekarang pun kita di bawah TNB, di bawah KEXA, Kementerian Tenaga. Dia hujung SA tu saya tak ingat apa sebab perubahan government ni daripada kereta tukar Mestek tukar KEXA, dia ada perubahan lah. Tapi yang sama, dia teknologi, lebih kepada teknologi, sains dan lebih kepada tenaga lah. Untuk TNB ni lebih kepada tenaga elektrik. Yang kelima, antara penggunaan AMI ni tadi adalah untuk penglibatan. Ini penglibatan TNB itu sendiri, various customer digital engagement channel. Maksudnya kita dah ke arah digital, kita support lah strategi TNB tadi untuk grid of the future dan juga winning the customer, juga future generation sources lah. So bila ada ke arah digital ni tadi, kita dapat supply ataupun pengguna sendiri dapat menggunakan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih efisien. So yang keenam, tingkatkan kepuasan pelanggan, quicker power restoration kalau ada outage, reduce meter failure with better meter health and maintenance, dan reduce bill shock. Ini yang sebenarnya menjadi keraguan kepada pengguna bila dia kata meter dia merekodkan bacaan yang terlalu tinggi. Dia kata meter dia rosak, terutama waktu MCO hari itulah. Ada keadaan yang memang meter rosak dan kebanyakannya daripada aduan yang kita terima hari itu memang adalah daripada penggunaan pengguna sendiri dan menyebabkan bil dia meningkat lah. Kat situ sebenarnya bila kita dapat serve customer dari segi dia view sendiri, dia monitor sendiri penggunaan dia.
Itu yang sebenarnya antara cabaran bila kita duduk dekat bahagian customer service, sebab customer ni dia berbeza dia kalau customer VVIP dia demand lain, customer di yang domestik yang biasa berbeza demandnya, di commercial industri high voltage dan medium voltage dia adalah berbeza. So kat situ sebenarnya kita nak meet ataupun lebih kepada exceed customer expectation. Sebelum customer minta kita dah bagi dah. Itulah how TNB nak serve kepada pengguna tadi. Okey, yang ketujuh adalah operasi jarak jauh. Ni secara remote lah. Antaranya meter reading, sekarang ni dia jadi auto billing. Auto billing maksudnya pengguna once meter tu kita dah call untuk bagi bacaan, bill akan generate dalam MyTNB esoknya atau 2 hari selepas kita call that meter, pengguna akan dapat view bill di dalam MyTNB portal ataupun MyTNB apps. Dia sekarang ni dah lebih kepada mobile application. So boleh tengok bill tu selepas 24 jam dalam MyTNB kat situ. Dan yang ketiga ni time of use billing. Ni yang saya share tadi, dia lebih sekarang kepada industri, belum masuk kepada domestik lagi. Yang phase yang kedua smart payment, connect and disconnect. Ini antara yang selalulah kerap kali TNB hadapi bila kita menghadapi kesukaran untuk disconnect bagi pengguna-pengguna yang culas dalam bayaran bil lah. Tapi sebenarnya waktu MCO hari tu government minta lah kita pun sama-sama sekali dengan government bergabung lah untuk meringankan beban pengguna dan sama-sama menghadapi keadaan COVID ni tadi. Disconnection tu kita memang tak lakukan waktu MCO, and even pelbagai inisiatif yang dikenalkan oleh government untuk sama-sama dengan TNB deliver kepada pengguna. So yang ni human intervention for exceptional cases, dan yang last kali adalah reduce human error lah. Sebab selalunya bila kita buat kerja, contohlah sekarang ni, keadaan sekarang meter reader masih lagi pembaca jangka, maksudnya pembaca meter ni tadi masih melakukan bacaan secara manual, pergi kepada premis, setiap premis, dan nanti dia datang, dia baca, lepas tu dia keluarlah bil. Itu secara manual. Tapi bila kepada remote ni nanti, dia dah reduce lah human error. Antaranya kesilapan bacaan tadi yang datang daripada meter reader sendiri. Yang tu yang antara yang kita boleh reducekan. Okay. Yang ke-8 adalah kehilangan, kurangkan kehilangan pendapatan syarikat, iaitu revenue. Antara trik yang maksudnya ancaman lah ataupun cabaran yang TNB akan hadapi melalui MESI 2.0, Malaysian Electricity Supply Industry 2.0, di mana retail division ni nanti dia akan pergi kepada open market. Itu yang telah dicadangkan tapi belum lagi dilaksanakan lah. Waktu open market tu nanti TNB di bahagian retail terutamanya dia akan compete dengan others retailer. So in a way sebelum sampai kepada proses tu, TNB dah bersiap sedia supaya kita serve ataupun kita deliver exceed daripada apa yang pengguna jangkakan. Kita nak bagi the best so that bila masuknya retailer-retailer lain ni, TNB at least dia boleh compete dengan pesaing-pesaing yang terbaru lah. Itu antaranya. Okay, ni yang tadi saya cakap how it works daripada premis pengguna tadi, dia dah ada smart meter installation, dia dah commissioning, dah boleh communicate. Okay, dia melalui communication network, dan daripada situlah smart meter ni tadi ada tiga jenis communication tadi, sama ada RF, PLC ataupun selular. So dia akan berkomunikasi dengan TNB data center. TNB data center ni yang tadi kita panggil smart meter operation center. So contohlah kat sinilah kita nak dapatkan bacaan meter, boleh call that meter, kita nak buat apa dekat data-data pengguna tadi. So kat sinilah sebenarnya dekat smart meter operation center. Kat situlah dia monitor and management of smart meter remotely. Kat situ.
So dari Smoke juga dia ada integration dengan sistem data center TNB. Dia lebih kepada billing customer relationship management system iaitu BCRM, sistem pembilan dan juga sistem backend TNB lah. Daripada situ bill akan di-generate, dia akan keluar kepada My TNB portal. Kat situlah selalunya pengguna akan view penggunaan dia tadi berapa, dan jika ada sebarang keraguan waktu Fiz di Melaka dulu dia ada buka customer engagement center lah. Kalau untuk Selangor juga dia ada customer engagement center untuk di Selangor, tapi dia bukan di station lah, maksudnya di pihak headquarters di HQ yang akan monitor apakah feedback dari pengguna terhadap smart meter, apakah aduan yang diterima. Antaranya kadang-kadang bila kita pasang meter, meter tu crossing. So itu antara tindakan yang kemudiannya kita perlu buat pembetulan dan betulkan semula bil pengguna tadi. Dan daripada sinilah pengguna berinteraksi dengan TNB, at the same time TNB dapat deliver bil, dapat bagi more info kepada consumer. Ini adalah penggunaan trending penggunaan pengguna, dan pengguna dapatlah adjust ataupun dapatlah mengawal kegunaan yang tidak perlu. Sebab lagi banyak, betul lah on-site TNB sebenarnya lagi banyak demand lagi bagus, tapi sebenarnya setiap sistem tu dia ada limitation. Contoh kalau demand terlalu tinggi, TNB perlu verify balik sama ada sistem yang terkini ni perlu di-upgrade atau sebagainya. Yang tu perlu ada investment yang lain pula. Itu antara yang kita nak sama-sama merasai lah. Smart meter ni ada side advantage pada pengguna, pada government dan juga kepada TNB sendiri. Okey, kalau ikutkan itu saja slide saya yang saya sempat share setakat hari ni. Lama juga tadi start pukul apa saya pun tak ingat. Pukul 2 tadi. Okey. Dia lebih kepada apa yang berlaku dalam industri lah. Apa yang berlaku dalam perubahan teknologi meter ni tadi. Mungkin kalau selainnya saya pulangkan kembali kepada pihak UTHM lah mungkin untuk sesi soal jawab ke. Okey, kita teruskan majlis kita bagi sesi soal jawab. Jadi kepada pelajar yang mempunyai soalan bolehlah mengajukan soalan kepada penceramah kita. Assalamualaikum Puan. Saya Asrul. Saya nak tanya, contohnya kalau bila pasang smart meter ni kan macam Puan cakap tadi, nanti dia dah tak perlukan pekerja datang nak ambil bil apa semua kan. So macam mana dia orang punya status nanti bila smart meter ni katakanlah dia dah pasang satu Malaysia. So status pekerja ni macam mana? Dia dibuang ke ataupun dia dipindahkan untuk department lain ke, macam mana ke? Okey, itu antara yang kita dah ambil maklum. Antaranya adalah apa akan jadi dengan staff yang sedia ada, kompetensi dia, which is benda tu TNB ataupun company selalunya bila seseorang staff ni dia invest banyak lah daripada awal masuk sampailah sekarang sebab dia nak build up kompetensi staff tadi. Soalan yang bagus. Okey, staff tu tadi kita tak akan buang lah. Kita akan reskill kalau bawah TNB dia bawa integrated learning solution iaitu ILSAS. Memang kita akan reskill staff ni tadi untuk buat kerja-kerja yang lain. Contohnya memang smart meter dia kalau secara keseluruhannya lepas tu kita menganggapkan ideal case-nya dah tak ada lah orang nak pergi baca meter tu. Tapi secara praktikalnya sebenarnya ada banyak juga isu yang di sebaliknya yang memerlukan juga manusia, tapi dalam jumlah yang sikit lah compare dengan sekarang. Contoh saya bagi di Bangi di Bangi meter reader saya total ada 50 orang. So 50 orang ni akan membuat bacaan sebanyak 283,000 pengguna di Bangi tadi secara harian lah. So kalau kita bahagi secara bulanan, dalam sebulan seorang akan baca dalam
5,000 ke atas, lebih kurang lah. Ada yang tak ada atau apa. So sebenarnya kompetensi dia antaranya kita boleh guna dari segi data analysis of meter tu sendiri. Bila hari-hari meter reader ni sebenarnya dia buat bacaan, dia boleh dapat agak pun okay, meter ni sebenarnya apa dia punya apa dia punya masalah meter-meter macam ni. So antara perancangan di TNB sendiri adalah untuk reskill staff ni sama ada di dalam bahagian teknikal ataupun non-teknikal, mungkin dia lebih kepada perkeranian ataupun admin dan sebagainya lah. So far untuk TNB kita tak buang orang lagi. Walaupun itu MCO memang kita risaulah dari segi cash flow atau apa, tapi belum lagi setakat ini insyaAllah ke arah untuk buang orang tu belum lagi lah. InsyaAllah. Baik Puan, terima kasih. Sama-sama. Hai Puan, saya Izzati. Ya saya. Saya ada beberapa soalan lah, tapi soalan saya ni more kepada device tu sendiri. Okay, soalan pertama saya, saya nak tanya macam mana kan device tu, macam mana dia source, macam mana dia powered by. Adakah smart meter tu tap pada line customer ataupun dia guna source macam mana lain? Okay. Smart meter dia just menggantikan meter yang sedia ada lah. Okay, macam site pengguna dia ada dekat meter box tu kan, dekat luar tu yang tu dah site TNB dah. Sebenarnya kita just replace je meter yang sedia ada sekarang ni kepada meter smart. Beza dia meter yang sedia ada sekarang ni dia tak boleh bercakap. Kita kena baca. Meter smart ni dia boleh communicate. Kita just tambah dia communicate dua hala dengan kita. Itu beza dia. Memang line tu adalah sedia ada daripada sampai masuk ke meter, supply daripada TNB dan terus ke lah di dalam. Okay, terima kasih. Soalan kedua saya pula. Sekarang tadi Puan mention TNB selalu ada masalah macam orang curi curi current semua kan. Macam kat Sabah pun banyak, right? Betul. So kenapa tak dekat smart meter tu kita implement satu feature mana ada satu app, kalau ada orang curi line ke apa power kita dapat notification. Kenapa tak ada feature tu? Betul. Smart meter ada features tu. Cuma untuk fasa yang pertama ni tadi, dia belum enablekan features tu. Dia just untuk bagi billing cycle dulu secara auto, dan selepas tu kita phase yang kedua dia akan pergi kepada auto reconnect. Dia akan bagi info bila ada curian arus lah terutamanya. Dia akan nampak dekat situ ada tapping, ada event. Terima kasih. Okay, so sekarang tinggal dua soalan je lagi. Soalan tadi, soalan kedua. Okay, tadi saya tengok TNB guna RF, PLC dengan GSM nak connect pada power meter ke TNB. Okay, saya ada tengok juga video-video kan, kenapa tak buat macam your own app? Kenapa tak guna macam apps like Blink ke apa? Kenapa nak kena liaise dengan third company macam macam Celcom semua tu? Kenapa tak guna Wi-Fi? Okay. Kalau perasan sebenarnya TNB baru je kita masuk ke dalam satu broadband bawah nama dia Allo lah. So kita baru memperkenalkan Allo ni tadi, Allo broadband, dan saya setujulah dengan tadi Cik Izzati tadi dia kata kenapa TNB tak menggunakan sendiri First and foremost sebenarnya sebelum kita menggunakan satu teknologi atau apa, buat benchmarking lah, kita nak tahu salah satu benda tu how dia jadilah, maksudnya apa hasil dia daripada kalau untuk smart meter ni kita buat benchmarking di TEPCO lah. So kita tengok dia guna yang ni, apa beza dia, instead of kita come up dengan kita punya sendiri, mungkin itu in future, tapi right now sebab kita macam saya cakap tadi lah, bila dalam industri kita banyak nak implement apa teknologi ada kita implement, tapi dia betul itu adalah future business lah untuk TNB sebenarnya. Future business dia buat sendiri dia punya design dan dia menggunakan sendiri.
InsyaAllah yang tu akan datang, itu salah satu yang saya rasa tu future business lah. Sebab sekarang ni TNB dia tak fokus kepada KWA saja, dia dah lebih kepada ada business juga. Tu yang kita buat, ada broadband, kita buat ada solar panel, kita dah divert banyak lah, maksudnya kita enhance kita punya business potential, insyaAllah. Soalan terakhir saya, Ya. sebab saya tak berapa nak jelaskan macam mana dia punya work system, so saya nak tanya, kan kita guna smart meter tu, feature apa yang TNB guna yang hanya customer je boleh view dia punya current usage? Sebab kalau feature dia macam very open, maksudnya kalau jiran saya datang rumah, dia ambil serial number, dia boleh juga access pada saya punya power usage. So saya nak tahu apa safety yang digunakan oleh TNB lah. Security. Okay, untuk portal tu sendiri sebenarnya kalau ada download ke MyTNB portal ke MyTNB apps ke, dia ada beberapa stage yang kita akan verify adakah ini pengguna di premise yang dimaksudkan. Kat situlah kalau company kita akan minta beberapa confirmation lah kat situ. Contohlah kalau pengguna tu tadi dia duduk di rumah yang dimasukkan tapi dia bukan owner. Yang tu pun sebenarnya dia tak boleh tengok detail. Hanya owner sahaja boleh tengok. Tenant hanya boleh nampak bil sahaja. Sebab kita pun tertakluk pada PDPA so ada act yang kita perlu follow. Itu antara security-nya lah, dan even dari segi how jiran sebelah tak boleh tengok ke apa, satunya monitoring of the apps ni lah. If dia nak masuk kepada salah satu account tu, ada beberapa detail yang dia perlu buat verification. Dan kita pun TNB sendiri untuk sistem yang billing customer bawah BCRM ni tadi, dia dah tap setiap pengguna tu tadi berdasarkan IC number lah. So kita akan tengok kat situ. Dia akan dapat macam kita tengok kita guna CIMB Click, okay, dia kata betul tak ni nombor phone, so dia ada hantar TAC, ni verification step, tu salah satu yang kita control lah kepada pengguna. Terima kasih Puan. Okay. Saya nampak dalam chat ni tadi Okay, dari segi maintenance, adakah smart meter lagi better daripada meter biasa? Obviously kalau untuk smart meter ni, apa yang saya boleh cakap, sepatutnya meter ni dia maintenance free once kita pasang 10 tahun, selepas tu baru kita akan tukar. Tanpa ni lah, maksudnya kalau ada isu, ada bil tinggi atau apa, dia ada proses lah waktu billing verification setiap bulan tu. Bila kita nampak consumption terlalu tinggi, dia akan ada staff yang akan verify semula adakah meter ni dalam keadaan baik atau tak. Kalau nak kata dari segi maintenance, adakah smart meter ni lagi better daripada biasa? Pada saya dia lagi better sebab kita boleh tahu notification awal. Tak perlu secara manual kita nak pergi check balik betul tak meter ni baik, betul tak meter ni okey, boleh beroperasi lagi. Yang tu dari segi maintenance. Dari segi manpower pun sebenarnya bila kita dah kurangkan satu step, maksudnya manusia nak pergi verify, dia dah cut satu step, dia dah bagi notification awal, okay meter ni dalam keadaan yang tak baik dah sekarang ni, dia ada isu. So kita kena terus hantar kepada tim maintenance dan dia akan tukar terus meter tu tadi. Itu dia dah cut satu step dan even lagi cepat lah, lagi efficient sebab customer apa-apa pun dia nak cepat. Dia tak nak sebab cost atau apa semua tu absorb by TNB. Yang penting customer tahu dia nak cepat aja. Itu antara bila kita deal dengan customer, itulah dia tahu macam mana sekalipun dia nak cepat aja. Nak cepat dan yang terbaik. Itulah antara cabarannya bila dalam industri lah, terutamanya bila berinteraksi dengan pengguna. Adakah meter tu pengguna yang perlu tukar atau pihak TNB yang tukarkan? Macam TNB, macam TV kan sekarang semua digital signal, jadi pengguna sendiri kena beli decoder kalau nak tengok TV kat rumah. How much it cost untuk smart meter? Okay, untuk smart meter ni sebenarnya penukaran kali pertama ni, satu Malaysia ni memang secara percuma lah. Pengguna tak perlu buat bayaran apa-apa. Sebab dia adalah TNB yang kita dapat insentif tu, ataupun dia dah bahasa lain ni macam bajet tu lah. Bajet tu kita dapat daripada government. Ini guna berapa banyak ni, TNB kena tukar. So apa yang TNB commit, dia perlu tukar beberapa sekian volume sebelum bila. Itu adalah antara perjanjian dengan
government. Sebab ni adalah inisiatif government sebenarnya. Macam yang tahu TNB ni adalah government link company. Apa sahaja yang TNB buat ni memang datang daripada government jugalah. So memang perlu dia tak ada charge lah. Yang ni memang kita tukar. Dia memang secara besar-besaran satu Malaysia lah untuk penukaran smart meter. Tapi yang paling kita risaukan adalah di Selangor lah. Sebab Selangor ni kalau kita tengok dari segi trending aduan dan juga trending respon daripada customer ni, sebab due to kepadatan di Selangor dan dia dekat dengan ibu negara atau segalanya, engagement tu yang paling priority lah. Kita kena buat engagement tu dengan betul. So saya percaya di Johor juga dia ada banyak cabaran dia, sebab Johor pun dia macam nak cakap, area Johor Bahru tu sendiri secara yang kita tengok aduan dan respon daripada pengguna terutama waktu MCO hari tu memang agak tinggi lah. Itu yang kita nak meet customer expectation tadi. Tapi compare tu Melaka yang memang dah ada pemasangan smart meter sebelum MCO hari tu, alhamdulillah diorang boleh tarik nafas lega lah, sebab customer nampak sendiri trending dia. Oh, dia yang guna sendiri, dia yang duduk kat rumah, dia buka aircon dia nampak. Dia buka ni dia nampak. Compare tu yang lain yang menggunakan meter digital biasa dan juga meter mechanical. Itu antara dia. Tak mahal kot. Saya rasa kalau meter 3 phase, smart meter, kalau single phase, ni kalau charge sendiri lah. Contoh kalau macam proses sekarang, kadang ada je pengguna yang datang smart meter, meter dia kena curi ataupun ada kes-kes macam tu, meter dicuri dekat dia sebab dia tak duduk rumah tu, tiba-tiba dia nak duduk, tengok meter dah dicuri. Yang tu selalunya TNB dia takkan charge lah. Tapi contoh ada isu pengguna tu dia tak nak menggunakan meter tu. Dia kata meter ni ada masalah lah, ada apa semua. Dia nak juga tukar meter lain. Betul, kita akan tukar meter dia, tapi kita akan charge harga meter tadi pengguna, dan juga ada permohonan barulah. Contoh kalau permohonan baru masuk pun untuk supply baru, meter 3 phase selalunya dalam 400 lebih je lah. 400 lebih. Compare tu smart meter saya rasa dia macam price dia macam double sajalah. At the first place memang TNB tukar secara percuma lah untuk smart meter ni tadi. Saya menjawab ke soalan tu tadi? Okey, ada soalan yang lain lagi? Saya harap semua faham lah kot Tak apa, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin lebih detail. Ya saya. Kalau macam meter tu dicuri kan, boleh ke meter tu dipasang oleh orang biasa? Tak boleh. Memang TNB sahaja yang perlu buat pemasangan meter. Oh ya ke? Sebab meter Dia tu kenapa orang nak curi? Habis tu kenapa orang nak curi meter tu? Yang itulah kes-kes yang tidak dijangka. Sebab tu bila ada kes kecurian meter atau sebagainya, kita akan minta pengguna tadi buat laporan polis dulu lah, membuktikan memang meter tu telah dicuri, baru kita akan buat pemasangan semula. Sebab meter tu sendiri adalah aset kepada TNB. Kita merekodkan penggunaan pengguna tadi. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Tapi sebenarnya boleh je tanya soalan selain daripada smart meter, tak ada masalah, saya okey je. Mungkin ada yang berminat nak duduk di dalam customer service ke, nak tanya soalan apa-apa pun boleh. Bila you duduk dalam customer service, sebenarnya you kena tahu the whole process. Daripada awal proses permohonan, sampailah ke billing, sampailah ke interruption, semua tu lah. InsyaAllah kalau saya tak boleh nak jawab ni, saya bagi email ataupun ni you boleh email lah. InsyaAllah sebab saya dulu pun belajar pun ada ramai juga orang yang menjawab soalan saya kan. Itu antara salah satu kita punya sharing lah kepada society. Okay. Untuk smart meter, adakah safety kepada hardware? Smart meter biasa sekarang ada orang boleh ubah komponen. Okay. Untuk smart meter ni tadi kata safety kepada hardware. Contoh hardware tu barang kat rumah ke maksudnya? Ke macam mana? Muhammad Zulkarnain ni, apa yang dimasukkan dengan hardware? Hardware barang-barang di rumah ke maksudnya? Ke macam mana?
Oh, device tu sendiri, meter tu sendirilah. Okay. Okay. Dia lebih kepada how the device is built up lah. Betul tak? Teknologi meter tu sendiri. Okay. Yang ni saya hutang jawapan untuk ni boleh? Saya confirmkan dengan team device. Siapa? Muhammad Zulkarnain, nanti saya boleh deal dengan Puan Nur Ain ke? Saya bagi jawapan ni. Boleh Okey, terima kasih Zulkarnain. Nak bertanya berkaitan dengan professional engineer pun boleh, tak ada masalah. Kan nanti terlampau limit kan. Ya. Apa? Saya ada buka website ni, tengok ada offer internship program ke tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So macam sebelum ni ada, saya tengok banyak orang cakap dia ada pernah buat internship kan. Kenapa sekarang tak nak buat? Okay. Sebenarnya memang daripada zaman dulu pun internship dia tak display dekat website. Tapi sebenarnya you boleh submit di TNB yang berdekatan lah. Sebab saya dulu pun memang internship di TNB. Awal saya intern di Generation lah. Sebab tu saya masuk kerja TNB je. Saya memang diletakkan di tempat yang saya praktikal tu. Dekat Generation Port Dickson. Memang saya praktikal di TNB. Cuma praktikal di TNB ni dia tak dapat lah. Gaji tu tak ada lah. So kalau dia depends pada you punya sekolah lah. So saya dulu JPA, so nanti kita claim lah kemudian dengan JPA, macam tu lah. Ada benda yang you kena sacrifice sikit lah. Buat nak tanya Ya saya. macam kalau kan dia pasang ni kita akan guna macam PLC apa semua tu kan. Tapi kalau dekat Sabah ke dekat Sarawak ke yang pedalaman dia ada elektrik tapi di pedalaman kadang tak ada line pun kan. Jadi macam receive the information lah, macam ni kita nak receive dia punya data-data semua tu. Adakah TNB akan masuk, dia akan tambah infrastruktur baru ke ataupun dia just pakai je lah meter lama, macam tu. Okey, bagi kawasan-kawasan yang pedalaman ni selalunya dia akan menggunakan teknologi yang guna SIM card tu lah. Kebanyakannya dia guna yang tu sebab dia tak padat. Selalunya RF mesh ni kita guna pada kawasan yang padat lah, macam di terrace house atau sebagainya. Cuma apa yang saya boleh share di Sabah belum masuk lagi, tapi itu antara cabaran lah bila you nak masuk kawasan-kawasan yang pedalaman. You nak kena deal dengan how to pastikan signal wise tu ada. Yang tu antara betul TNB pun kena cari salah satu cara lah. Cuma Sabah belum ada lagi. Tapi bagi keadaan di Melaka pun sebenarnya ada juga kawasan yang ada isu berkaitan dengan dia punya communication lah. Tapi bagi RF tu sendiri sebenarnya dia ada menggunakan TNB fiber sendiri. TNB menggunakan fiber optics dia dan kita tambahlah features untuk memastikan meter di kawasan tu dapat berinteraksi. Tapi macam yang dia highlight di Sabah dan Sarawak tadi, saya tak pasti how dia nak memastikan keadaan tu. Sebab di Sabah dan Sarawak juga dia bukan bawah TNB Sabah dia bawah SASB, dia anak syarikat lah. Kalau Sarawak lagi dah bukan. Tapi saya boleh tanya kan, contohlah macam mana sebenarnya diorang indicate okay, untuk di kawasan pedalaman ni macam mana. Tapi untuk di Bangi sendiri, saya share, dia banyak fokus kepada kawasan yang padat terlebih dahulu. Kawasan yang padat dulu dia akan pasang meter tu. So lepas habis yang tu dia akan tengok kawasan-kawasan yang mungkin pedalaman sikit lah. Itu apa yang saya boleh share di Bangi lah. Okay, terima kasih Puan. Sama. Okay, tak ada dah kot soalan. Saya pun tak tahu kena berurusan dengan siapa kat sini. Dia bila you bekerja dekat customer service ni, okay, pengalaman saya sendirilah, saya share pengalaman saya sendiri bila bekerja di TNB, mula-mula di bahagian generation dan seterusnya di bahagian repair and maintenance, dia berbeza dengan di customer service. Dekat generation saya duduk shift, saya sebagai shift charge engineer, saya jaga PD1 lah, blok PD1 tu. So kat situ
awal-awal kita masuk kita kena explore semualah. Mungkin saya tak pasti you all ni bawa electrical major power ke? Power ke? Power Okay. So saya dulu pun pada semester yang keberapa tu lah kita ada majoring kepada power. Memang agak bila kita duduk customer service agak down lah. Daripada kita belajar dulu tiba-tiba kita duduk di customer service, tapi sebenarnya setiap tempat yang kita bekerja tu dia ada fungsi kita kat situ. Bila customer deal dengan kita, kita boleh tahu proses tu daripada awal sehinggalah ke sudahnya. Itu antara kelebihan dia compare kepada yang memang sangat fokus kepada satu sistem, contoh dia protection engineer, dia akan dia agak limit lah. Dia punya ni lebih kepada protection tu sendiri saja. Bila kita bekerja, dia nak lebih banyak lah benda yang kita explore. So jangan walau apa saja jurusan yang kita ambil sekarang, nanti bila you bekerja nanti mungkin kena luaskan scope untuk you deliver kepada society lah. Ni saya yakin insyaAllah yang ramai-ramai ni mesti ada niat di hati nak jadi professional engineer, nak jadi jurutera elektrik komputer, nak jadi service engineer. So boleh tanam niat tu daripada sekarang, sebab niat tu adalah daripada sekarang lah how you want to be in future. Dekat mana pun you masuk, walaupun saya di customer service, saya buat saya punya professional engineer waktu saya di customer service tapi still itu tak menghalang untuk kita achieve apa yang kita nak. Puan nak tanya, kalau kita kan TNB dia ada sponsorship, dia ada scholarship kan. Kalau scholarship dah memang tentu lah kerja dengan TNB kan. Kalau sponsorship, adakah dia akan pertimbangkan untuk masuk ataupun dia macam tak payah? Okey, untuk kemasukan di TNB saya tahu yang latest ni dia banyak mengambil secara kontrak lah. Dia tak adalah dia kata kalau bukan sponsor by TNB dia tak ambil. Sebab saya pun tak disponsor oleh TNB. Saya daripada GPA, tapi but still sebenarnya dia bergantung pada company tu sendiri. Kadang bila company tu macam sekarang, dalam keadaan sekarang ni kita kena terimalah keadaan industri, keadaan ekonomi. So kebanyakannya dia mempengaruhi how satu-satu company tu hire people dalam company dia. Tapi tu ada juga saya dengar memang satu interview memang khas untuk yang secara general. Dia tak ada sekarang ni you sebagai scholarship je kita akan ambil. Agak rugilah dia rugilah sebab bukan sponsor yang sponsor je saja yang ada kelebihan sebenarnya. Ada banyak lagi yang lain. Tapi itulah kena alert dengan website TNB. Yang ni semua semester keberapa Semester 5. Tahun akhir. Okey, tahun akhir. Saya dulu hantar untuk interview TNB adalah pada tahun akhir. Saya pergi interview TNB sebelum saya habis belajar. So saya dijadikan calon simpanan lah. Saya sebelum saya habis belajar saya dah pergi interview TNB dah. Cari pengalaman macam itulah. Puan, saya tertanya-tanya lah kan macam kita selalu cakap benda yang surface, maksudnya macam apa orang nampak lah kat TNB, tapi since Puan from the internal people kan, tadi nak tanya macam mana work environment dalam TNB, macam adakah macam Google ke Facebook, maksudnya very futuristic lah ke caranya konvensional juga macam kerja tempat biasa? Okay. Lately lah kalau perasan waktu MCO ni semua interaksi tu digunakan. Macam TNB the past 4 years lagi kita dah memang menggunakan Facebook kita dah gunakan Facebook antara staff juga, apa any issue boleh raiskan melalui Facebook. Dan even hari tu waktu sekarang ni tengah baru sudah di-structure untuk retail lah. So untuk retail division ni dia dah ke arah lain lagi, dia dah di-structure. So proses nak pemakluman kepada staff tu sendiri tadi dia melalui pelbagai channel. Ada kita masukkan melalui Facebook, kita punya management sendiri, management team sendiri buat Facebook live untuk memastikan interaksi tu tercapai. Komunikasi dua hal tu. Sebab kalau kita tengok
friendly sekarang ni yang bekerja ni semua lebih kepada dah teknologi dah. Tak ada dah yang ke belakang-belakang ni. Even kita start daripada MCO ni paling obvious lah. Ada work from home. Kalau tak dulu tu terlampau rigid. Tapi sekarang ni sebab masing-masing ada hikmah lah bila ada COVID atau sebagainya. Semua yang sebelum ni tak boleh buat, dia dah jadi boleh buat. Tapi kita nak kena tengok balik dari segi sekela dan proceedures lah. Itu saja. Tapi environment kerja tu memang berbeza compare to saya pernah sebelum ni bekerja di kilang. Sebelum saya kerja TNB, saya bekerja di kilang dekat Kelang lah dalam tempoh 9 bulan je, tak lama lah. Waktu tempoh tu memang berbeza lah bila you kerja di company yang memang stable insyaAllah dengan compare to company yang biasa. Dia ada perbezaan dari segi sistem, dari segi environment dia, dari segi banyaklah peluang-peluang banyak. Tapi tu tak menjadikan you limit, you kerja kilang biasa you worst. Tak. Dia sebenarnya how you want to be in your life. You nak jadi apa? Kalau you nak memang serve better in manufacturing punya culture, it depends on you. Dia tak ada you kerja kat ni lagi bagus, you kerja kat sini tak bagus, sama je. InsyaAllah. Apa yang you nak dalam industri tu datang daripada you sendiri, niat untuk apa. Nak apply as customer service punya kena ada special requirement ke? Tak ada, kena tahan maki je. Tak ada. Okay, dia di customer service ni selalunya orang takut nak masuk. Sebab customer service ni you tak tahu how customer tu akan react if you buat something. Sebab tu bila smart meter pemasangan ni pun memang banyaklah dia punya step. Di Melaka contohnya, waktu yang mula-mula pemasangan meter smart tu banyaklah. Rupanya bila kita tengok balik akaun dia, sebelum ni dia ada kes curi api. So bila kita dah tukar smart meter dia, kita tahulah selama ni dia guna rendah sebab dia curi api. So last kali kita tengoklah balik apa yang kita boleh bantulah. Sebagai service provider, kita kena set our mind how kita boleh serve better pada customer. Okay, student kena tahan maki, okay. Biasalah tu student kan. Tapi berbeza bila you sebagai student dengan you sebagai bila you kerja, bila kena maki tu, aduh sedihnya, gaji kena maki je. Tapi tu cabaran lah. Cabaran. You duduk customer service, ada customer yang akan merendah-rendahkan you sebab dia cakap, you perempuan, engineer perempuan pula. Tu antara satu cabaran dia. Tapi explore, tak ada masalah. You explore apa yang ada potential dalam diri. Puan pernah kena tak? Selalu. Bila tak kena tu jadi pelik. Dia sebab paling teruk macam mana Puan? Paling teruk Puan pernah kena? Paling teruk waktu MCO hari tu lah. Waktu tu kita TNB kita ada rekodkan apa kejadiannya, how TNB serve customer waktu MCO tu, bil, kita nak cerita pasal bil yang 3 bulan tu, tarif dia macam mana, kiraan dah kalah rasanya buat cerita admit. Tapi waktu tu kita rekodkan sebarang perjalanan tu, contoh di Bangi, saya explain pada customer tu sebenarnya waktu record tu customer tu tempik dan hempas tangan kat meja lah, dia macam tumbuk meja sebenarnya. Tapi bila kita masukkan benda tu dalam berita, keluar berita TV3, tak salah saya keluar kat berita, benda tu tak keluar pun suara, tapi sebenarnya kita kena marah. Lepas tu bila kita nak berlakon je, kita sengih je lah, senyum je lah, tahan je lah. Okay, share pengalaman sebagai maintenance and repair. Okay, waktu saya dekat repair and maintenance company ni, saya buat testing testing engineer dan juga calibration engineer lah. So testing ni kita buat tested annual capacity test. Maksudnya setiap power station di Malaysia ni, dia ada satu test yang kita kena buat, berapa banyak yang power station tu boleh deliver pada satu-satu masa. So dari situ sebenarnya kita akan tentukan macam payment lah kepada power station ni. Kalau kita tahu generation ni dia ada IPP, ada macam-macam lah. So tugas saya di Rimaco waktu tu, dia panggil repair maintenance, dia panggil Rimaco Rimaco ni anak syarikat TNB, untuk kita buat test tu tadi. Ada protection
test, kita tengok relay protection test. Relay tu dia design berapa second, berapa millisecond dia akan interact dengan fault atau apa. So kita akan test setiap relay tu dan kita akan bagi kepada power station tu lah. Ni lah report dia. Protection test macam tu, dan juga satu lagi saya buat maintenance untuk Callisto lah. Callisto tu dia khas untuk generator transformer, condition of the generator transformer. Transformer ni sendiri life dia lebih kepada oil dalam dia tau. Jenis-jenis oil tu macam mana. Dalam tu ada berapa banyak oksigen, ada berapa banyak hidrogen. So kita boleh tahu apa akan jadi dengan transformer ni bila kita tahu dia punya kesihatan. Macam nak tahu sihat ke tak transformer tu, kita kena buat oil sampling, kita kena buat analyze. Okay, ada apa reaction dalam transformer tu tadi. Kalau ada H2 lebih apa, kita boleh tahu sebenarnya dia ada apa healthy of the transformer tu sendiri lah. Tu Callisto monitoring. Dan yang ketiga saya buat calibration. Calibration maksudnya saya duduk lab lah. Setiap barang-barang maksudnya contoh kita punya test untuk meter tadi, test set tu dia setiap tahun dia perlu di-calibrate kalibrasi dalam bahasa Melayu tentu ukur tak salah saya. So kita ada satu master, kita akan comparekan master dengan barang yang kita nak calibrate lah. So kat situ bila master dia ada berapa banyak yang dia drift, berapa persen yang dia drift, if dia dalam yang acceptable, so kita akan keluarkan sertifikat, so barang ni telah kita calibrate dan dapat digunakan secara optimum lah. Yang tu di Rimaco. Okay, puan tak teringin ke nak tukar department lain? Dia macam mana nak cakap, okay. Ada, kita nak tukar tu memang ada lah. Mana-mana you duduk pun, waktu saya dekat Rimaco dulu pun, saya nak tukar juga department lain. Dah duduk kat sini nak tukar juga. Biasalah tu, you sampai satu masa, you nak explore new things. Tu standard. Kalau you nak kerja daripada awal you masuk, contoh you kerja 30 tahun, takkan nak duduk tempat yang sama je kan. You nak explore banyak benda. So teringin, betul. Antara yang saya teringin nak bertukar adalah di planning lah. Sebab saya nak tengok in 10 years apa sebenarnya perancangan di sesuatu bandar tu. Saya rasa tu best lah. Ataupun kalau saya tak dapat, rasa saya dapat duduk di commercial unit pun okay. More on tariff lah. Tarif dalam yang TNB offer. Sebab kita tahu customer kita pun kadang-kadang dia banyak tak berpuas hati dari segi tarif yang ditawarkan. Bila kita sebagai, ni dia punya kenyataan TNB ni sebagai dominan di dalam industri, itu antara limitation lah. Sebab kita memang governed by government. Itu salah satu. Mungkin saya boleh serve better dekat situ. How kita boleh suggest this is the better better method ke apalah kat situ lah. Tapi sebenarnya di Malaysia punya tarif lagi lowest compared to other country sebenarnya. Okay, apakah perbezaan pure engineering dengan technologies engineering? Okay. Macam sekarang ni, kalau di TNB kemasukan yang baru, kalau engineer yang barulah, memang dia ambil engineering, tapi kalau dia duduk di customer service, dia akan jadi technologist. Dia punya skop kerja dia atau apa tu kepada teknologis lah. Tapi kalau you duduk di unit yang memang pure engineering, contoh di project atau operation and maintenance, dia punya title jawatan tu jurutera. Macam saya, jawatan saya sebagai manager kan, contoh kalau saya duduk selain daripada customer service, saya punya jawatan akan sama level dengan jurutera kanan. So kalau you duduk di customer service atau apa, you akan duduk sebagai manager lah. So atas lagi daripada manager, senior manager. Kalau di engineering ataupun di bahagian teknikal, dia akan jadi chief engineer ke, ketua jurutera ke, lain lah. Perbezaan skop kerja. So far sebenarnya bila you duduk dalam satu company tu, bila you blend each other, dia tak ada nampak gap yang terlalu tinggi. Contohlah you duduk dekat satu unit tu di customer service, you nak berinteraksi dengan customer, you nak dapatkan detail apa daripada customer, you kena deal dengan engineering people lah. Sebab tu bila, dia satu advantage you sebagai engineer, you duduk di customer service. Sebab bila customer nak pusing berkaitan dengan technical, you ada at least basic lah, ataupun you boleh pusing lah
sikit. Tu nama dia. Itu perbezaan tak ada banyak sangat. Apa projek TNB yang paling mencabar Puan pernah lalui? Okey. Satu, waktu tu saya di Rimaco kita perlu calibrate satu flow meter. Flow meter tu berat dia seingat saya berapa tan? 2.5 tan. Sehari sebelum kejadian tu bos saya lah, IM saya, immediate manager saya maklumkan, okay Asno, nanti yang ni you kena deliver ke calibration center lah dekat Port Dickson. So saya dah order untuk transportation dan kita nak dismantle lah. Tapi silap saya juga waktu tu, saya tak tanya detail berkaitan dengan flow meter ni. Bila kita tanya flow meter, ingatkan kecil je lah kan flow meter lah, kat mana je lah flow meter tu. Bila pergi dekat Putrajaya Power Station, saya pergi rupanya flow meter tu untuk inlet gas untuk inlet gas di gas turbine dia, sebab di Putrajaya dia open cycle. So dia tak ada complete cycle lah. Dia open cycle, dia ada gas turbine. Kat situ lah saya baru sampai, saya tengok besarnya benda ni, macam mana saya nak dismantle, sebab bos saya tak bagi langsung orang yang nak membantu. Waktu tu saya rasa apalah yang aku belajar selama ni, kat mana yang aku nak guna sekarang ni, bukan aku boleh dismantle benda ni. Sebab you sebagai engineer, you still kena ada orang untuk support you. Walaupun kita rasa lah kadang kita belajar, jurutera ni sebagai problem solver. Sampai sekarang pun saya akan set dalam mind saya, you sebagai engineer, you sebagai problem solver. Tapi problem solver, if you tak ada support daripada team atau you punya management, you tak ke mana. You kena ada dua hala, communication dua hala. Macam smart meter tadi lah. Kalau dia ada dua hala, dia boleh serve more. Tu yang paling mencabar lah. Last sekali saya terpaksa saya call balik bahagian transportation. Saya perlukan crane. Nasib baiklah dalam hari yang sama, saya perlukan crane, saya cakap. Dan saya pinjam tim di Putrajaya. Waktu tu kebetulan ada tim lain, Rimaco Maintenance yang memang bertugas dekat situ. Saya call dia untuk bantu sama-sama. Diorang buka boat at night yang dekat situ, dan bila crane datang, angkatlah, bawalah benda tu sampai ke Port Dickson. So first and foremost, you kena tahu kerja apa you nak buat. Yang tu cabaran dia. Ni you okay bos. You tak tahu apa lah, sekali bila sampai you tercengang apa you nak buat. Pada saya tu bukan mencabar lah, waktu keadaan saya waktu tu dia mencabar, kenapalah aku ni tak fikir jauh sangat. So itulah antara pengalaman sebenarnya pengalaman. Mungkin ada orang lain lagi yang lebih mencabar, bergaduh ke apa semua tu, biasalah bila you bekerja. Requirement nak masuk TNB. So hari tu waktu saya interview dua step je. Tapi sekarang saya rasa ada 3 step. Pertama, you kena jawab, you ada debate in English. You ada debate, lepas tu second dia panggil interview personal, dan yang ketiga dia buat macam dia bagi by team, dia bagi you task, how you complete the task. Dia akan evaluate you daripada situ. Dia bagi you masalah, how you nak solve. Dia nak orang yang boleh solve. Berapa lama dalam TNB? Saya masuk TNB daripada 2011. So ni 2020, berapa tahun? Dekat 10 tahun lah. Ni dah nak masuk dekat 10 tahun. Adalah setahun je saya bekerja di manufacturing. Lepas tu saya dah dalam TNB dah. Okay. Macam mana nak apply intern? Kena submit surat saya rasa. You pergi dekat, contoh you nak pergi ke distribution atau apa, you kena buat surat formal lah kepada dekat situ. How you nak intern kat situ. So sebenarnya apa skill yang perlu ada menepati kriteria atau any company yang memerlukan khidmat electrical. Okay. Satu, skill yang you perlu ada adalah you kena pandai jual diri you. Apa yang lebihnya you daripada orang lain? Yang tu how you nak masuk dulu. You kena jual diri you. Kenapa you perlu ada dalam company tu? Tu, waktu interview banyaknya you kena menggunakan tu. Okay. Skill yang perlu ada, communication skill. Soft skill. You tak ada apa, walaupun kalau you ada 4 flat sekalipun, tapi you tak boleh communicate, you tak boleh nak deliver, you antara team, you tak ada teamwork, you tak boleh survive. Unless you buat company sendirilah.
Itu you communicate dengan you punya family, saya rasa okey. Tapi sekarang sebenarnya buat bisnes sendiri lagi better kot. Saya belum lagi lah, belum ada modal lagi. Okay, hikmah electrical, you kena daripada awal set you punya mind, you bekerja tu bukan untuk company saja. You kena cari how untuk diri you. Kalau you bekerja hanya untuk company, end up kalau company tu ada masalah atau apa, you tak ada apa untuk diri you. You kena differentiate you daripada orang lain. How you ada apa. At the same time you serve lah sebab you memang dapat gaji kan. Tapi you kena differentiate yourself. You jangan limitkan lah. You dah sampai tahap ni, dah kerja engineer, okey lah, perempuan pula, dah ada anak, tak apalah, tak payahlah. You jangan limitkan. Bila you limitkan, sebenarnya you yang limitkan peluang tu. Saya ada kawan yang memang ambil engineering, dia suri rumah, tapi dia tak pernah limitkan untuk dia sambung study. Sekarang dia sambung PhD, tapi bukan engineering part. Dia lebih pada pendidikan awal kanak-kanak kot. Dia buat PhD dari situ. Sebab dia rasa bila dia jaga anak dia, dia boleh perform kat situ. So you jangan limitkan, you sekarang jadi engineer sampai kesudah you buat engineering je. Tapi sebenarnya ada lah. Tak ada masalah pun. You ambil lah banyak-banyak benda. Adakah komuniti yang mengutamakan solar untuk residential? Okay, solar ni sebenarnya dia adalah satu, orang panggil sekarang, dia bukan totally green sebab nak menghasilkan panel solar tu pun dia ada banyak barang-barang yang tak green lah. Tapi sebenarnya solar ni dia sebagai menggantikan. Contoh kalau you menggunakan supply biasa daripada TNB, bila you guna solar, you generate sendiri. Solar macam itulah. Akan utamakan guna solar. Okay. Untuk sekarang, solar dia kalau masuk, dia melalui net energy metering. Dia ada satu meter, kita panggil net energy metering. Pengguna akan generate daripada dia punya solar panel. Yang tu daripada kelulusan SEDA lah. Sustainable Energy Development Sustainable Energy Department kot. SEDA tu, you boleh buka dekat laman web SEDA. Kat situ, kat situ dia ada kota dia. Bukan semua boleh apply lah. Dia ada kota. Sekarang pun memang sebenarnya banyak net energy metering punya consumer. Kalau untuk setakat pada bulan Januari hari tu, satu Malaysia saya rasa ada plus minus 1,000 plus kot. Sebab dia bergantung pada kota yang SEDA keluarkan. Okay. Apa nak tanya, how far student electronic and specialized industrial automation can contribute to TNB in the scope of work field? Okay. Kalau untuk student elektronik, dia macam kakak saya lah. Kakak saya pun elektronik juga. Tapi sebenarnya, tak ada masalah you nak serve pun. Dalam TNB sendiri, dia ada yang menggunakan elektronik punya specialized. Contohnya di bahagian research, di bahagian-bahagian yang lebih deal lah. Sebab saya yakin elektronik ni dia benda yang kecil-kecil kan. Dia ada, insyaAllah. You tak perlu, okay, dia kata how industrial automation can contribute. Saya confirmkan balik kalau yang untuk automation ni, tapi sebenarnya memang di TNB tak ada limit kan. You student communication ke, you student elektronik ke apa ke, waktu you interview tu dia memang interview you je. So you kena pastikan waktu dia first tu you terpilih lah. Projek TNB lampu jalan raya besar ni besar tak kos untuk ke sana. Lampu jalan raya, okey, lampu jalan raya kampung ke lampu jalan raya yang dekat besar-besaran tu, highway ke apa ke, yang tu sebenarnya di bawah, kalau di jalan utama ni di bawah JKR. Di bawah JKR, lampu jalan di bawah JKR. Kalau di dalam taman-taman, yang tu di lampu jalan majlis. Kalau highway, bawah highway lah. Dia apply. So dia akan apply, kita akan bagi dia supply dan kita akan billkan pada highway tu tadilah. Contoh kalau plus, kita akan billkan. Dia lampu ke apa ke, dia ada bill Yang tu dia bawa highway tu sendiri, konsortium tu sendiri. Kalau di majlis, taman-taman bawah majlis. Kalau TNB ni lebih pada permohonan ataupun jalan raya yang besar lah, tu bawah JKR lah. So JKR akan submit borang, kita akan buat supply. Okay. Dah 3.27. Ada apa-apa lagi ke nak tanya?
nanti saya boleh share juga kot. You all ada ideas you want to give pada TNB ke ataupun nak tanya apa-apa. Sebab saya dulu pun waktu di YTM kami ada lecturer yang daripada TNB sendirilah. So kadang kita ada nak tanya apa culture di tempat kerja. Kita nak tanya how kita nak, kat mana sebenarnya you menggunakan ilmu-ilmu yang you belajar. Saya ada lah maksudnya kita deal direct dengan dia lah, personal dengan dia, ada. Alamak siapa dia punya host saya pun tak pasti. Oh, Atira Syamimi tadi ya, okey. Habis. Dah. Ada 3:30 dah, mungkin orang pun dah tak tahu nak tanya apa. Kita habis tu soalan kan? Soalan dah tak ada dah habis dah. Okay, Majlis mengucapkan terima kasih kepada IR Hasnul Huzairah binti Hashim atas ucapan dan perkongsian beliau sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada pelajar-pelajar yang telah memberi tindak balas yang baik dan pertanyaan soalan kepada IR Hasnul Huzairah binti Hashim. Banyak perkara yang telah kita pelajari dari perkongsian beliau. Semoga segala perkongsian dapat dijadikan panduan dan pedoman untuk kita semua. Sekian saja daripada saya. Anda tersilap bicara, 1000 kemaafan yang dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, student, saya nak interrupt sikit ni. Terima kasihlah kembali kepada Puan IR Hasno sudi share dengan semua student power dekat sini. Okay, so thanks juga kepada pelajar yang dah tanya soalan, banyak info. Kiranya penutup sebelum kita akhiri sesi kita, minta student on camera macam biasa. Kalau talk kan kita ada on camera kan. Bukan apa, kita nak ambil gambar sekejap, screenshot macam IR Hasno, penceramah kita dah sentiasa on camera kan. Betul. Tengok student sikit, saya pun akan on camera juga. Okay. Bila work from home ni, maafkan saya muka sememeh sikit, nampak tak muka saya? Oh tak ada sememeh sangat, cantik tu. Okay, on camera, kita nak screenshot. Ni bukan apa, alamak siapa dah left tu ruginya. Dia dah ada benda lain nak buat agaknya. Itulah agaknya. Okay, cepat, siapa lagi yang belum on? Kita on. Dr. Ain, Dr. Nur Ain. Pesanan penaja juga, jangan lupa apa ni, attendance. Attendance Semua untuk pengetahuan IR Hasno, student kita ni sebenarnya ada yang ada kelas dan diberi task untuk dengar talk ni. So ada yang diberi assignment daripada lecturer. So kita tengoklah apa assignment yang diberi nanti ni jadi kan. Buat report ke apa ke kan. Okay, siapa lagi? Okay. Hafiz Daniel, Najwa. Kita ambil dua apa yang nak panggil? 2 jenis gambar, 1 skema, 1 candid. Okay. Dah boleh? Ready? On camera je, mic tak yang on. Saya suka melawak dengan student saya. Sebab sekarang ni kalau kita terlampau serius susah juga kan. Ada yang dalam kereta Nak going tu. Nak pergi mana? Tak apa, disebabkan kita kan semuanya teknologi di hujung jari. So jangan kata tak boleh belajar. Di mana-mana pun kita boleh belajar, betul? Dah gosok mata, siapa tu dah gosok mata? Nurul Ain. Muhammad, Allahai Muhammad apa? Ni nama keluar nama Muhammad je. Hafiz Daniel, where are you Hafiz Daniel? Ada, okay, good.
Okay, bolehlah. Ada seorang dua je yang tak ni. Saya screenshot sekejap. Skema dulu. Senyum. Pandang kamera. 1, 2, 3. Okay, sekejap saya setting. Mana saya punya ni? Oh, okay. Saya tengok sekejap. Cantik tak? Cantik. Okay, semua cantik. Saya save dulu. Okay. Next, Candid. Okay, Candid. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3. Candid. Candid. Lagi mana lagi Candid? Jangan skema, Candid. Okay, kejap. Saya tengok dulu. Oh, ada muka skema Tapi tak apa. Tu pun nampak fotogenik. Yang penting. Sekejap. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih sekali lagi Ayah Hasno. InsyaAllah ada hari kita panggil lagi untuk share lebih detail berkenaan dengan testing ke kan? Boleh, tak ada masalah. Protection ke kalau ada kan? Boleh. Okay, sampai sini saja. Terima kasih. Terima kasih yang semua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. 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 Selamat Raya. Selamat Raya pula. Raya Haji. Dah lepas? Dah lepas Raya Haji. Raya Cina. Saya gusam. Raya Cina. Saya kambing lah. Apa hal sini? Elisha tutup mic, Elisha. Saya.